Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Hari ini kita teruskan pengajian kita, kitab matematik aliran kemahiran tingkatan 5. Kita teruskan dalam bab 5 kita berkaitan dengan pengajian tentang matematik pengguna, simpanan dan juga pelaburan. Hari ini kita akan sambung berkaitan dengan hartanah pula. Hari ini kita nak rujuk kepada hartanah. Okey, sebelum ni kita tengok kita dah belajar berkaitan dengan pelaburan untuk saham. Masa kita dah buat untuk saham, bagaimana kita nak melabur, kita nak pilih syarikat-syarikat pelaburan, kemudian kita nak kira keuntungan untuk beberapa tahun kita melabur, dan hasilnya kita perolehi berapakah keuntungan yang kita dapat. Semua dah cikgu dah tunjukkan kepada kamu. Okey, hari ini cikgu akan teruskan dengan satu lagi subtopik daripada bab ini, iaitu berkaitan dengan hartanah. Bagaimana kita nak buat pelaburan melalui hartanah. Okey, kalau kita tengok di sini, kalau dikatakan sebagai hartanah, bila hartanah, harta tanah, harta tambah tanah. Jadi kita ada harta tak kiralah, mungkin rumah kedai, mungkin rumah taman, mungkin kita beli kedai runcit, mungkin rumah pangsa kita ada. Begitu juga dengan tanah. Kalau kita beli tanah, hasil dia apa? Kalau kita beli rumah kedai pun, kita akan ada rumah dan juga tanah. Hartanah. Jadi kita nak tumpukan kepada hartanah, harta dan juga tanah. Kita ada kedai dan juga tanah. Kampus sekali kita beli rumah kedai, mesti ada tanah tu. Kalau tidak, rumah kedai nak buat macam mana? Lepas tu kalau kita nak beli rumah pun, kita tengoklah kawasan-kawasan mana yang agak menarik untuk kita buat pelaburan. Okey, cikgu nak tunjukkan kepada kamu contoh pengiraan ni, pembelian hartanah. Okey, kalau ditengokkan di sini, kalau kamu tengoklah buku teks, kita rujuk pada buku teks, muka surat apa? Kau surat lah muka lah kali ni. Tengok. Muka surat 129. Muka surat 129. Okey, hari itu cikgu dah tunjukkan bagaimana pengiraan bagi membeli tanah. Masa Puan Leong untuk beli tanah. Okey. Contoh yang pertama. Okey, contoh yang seterusnya, contoh 3. Okey, cikgu nak kamu faham tentang pengiraan ni. Okey. Dia kata di sini, kalau tengok dalam buku teks tu, dia bagi tahu kamu apa itu hartanah. Hartanah ialah pelaburan atas hartanah, merupakan satu daripada pelaburan yang membawa pulangan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Jika hartanah tersebut dijual, pemilik pelabur akan menerima keuntungan modal atau kerugian modal. Jadi hartanah yang bisa dibeli untuk pelaburan ialah tanah, rumah, lot komersial seperti rumah kedai dan bangunan pejabat. Satu lagi cikgu tak sebut, bangunan pejabat. Ni pun penting juga. Tetapi kalau kita pergi beli bangunan pejabat di mana? Katakan di mana? Kita pergi beli di belah Kilang Gula. Belah pergi Kilang Gula. Pergi beli tentu bangunan pejabat, kira zaman bila pula nak dapat untung, kan? Jadi kita tengok tempat-tempat dah. Kalau rumah kedai tak tentu lagi. Kalau
rumah ataupun tanah, dia akan meningkat. Tak kira di mana saja berada, dia tetap meningkat. Okey, kita tengok di sini. Contoh yang ketiga, Encik Rami telah membeli sebuah rumah berharga 400,000 dengan pinjaman bank selama 15 tahun. Okey, jadi buat cepat tu. Kalau cikgu beli rumah, cikgu buat 25 tahun, yang ni 15 tahun ni kira hebat lah. Kamu insya-Allah cikgu doakan semoga boleh buat lagi pendek daripada ni. Okey. Selepas 15 tahun, beliau menjual rumah tersebut dengan harga 650,000, lebih kurang macam beli rumah apa? Rumah kedai ni, lebih kurang harga tu. Beliau perlu menanggung cas-cas yang terlibat urusan jual beli seperti berikut. Okey. Berikut. Okey. Dia kata kos guaman. Okey, ni kena ada lah kos guaman. Kita kena pergi syarikat-syarikat guaman untuk nak menyelesaikan masalah ni, kena ada lah. Kena pergi macam cikgu beli rumah ataupun kena terpaksa gunakan syarikat-syarikat guaman yang ada di Kangak ni. Okey, cikgu pergi tu dan juga akan uruskan lah. Syarikat guaman ni akan keluarkan macam-macam perjanjian lah daripada pembelian kita tu. Tak kira lah dengan siapa pun kita beli, dia akan dia punya peguam akan buat apa perjanjian lah dengan tuan punya rumah tersebut ataupun tanah tersebut. Okey, katakan kos guaman dia 8,000. Ini biasalah, dia ambil 8,000, 10,000 lah. Duty stamp untuk urusan jual beli 2,500. Ini untuk cukai kerajaan. Commission agent, untuk agent yang nak macam-macam lah, ejen apa pun tak kira, yang terpaksa kena bayar 1,500. Itu nilai pelanggan-pelanggan yang diperolehi oleh Encik Remy. Jadi di sini dia beli rumah tu 400,000, dia jual 650,000 selepas 15 tahun tu. Jadi kita kena tolak lah harga 650,000, tolak dengan 400,000, kita dapat berapa. Kalau kita tolak semua kos-kos yang ada. Okey, cuba kita tengok ni. Tengok di sini. Okey, kita tengok di sini kan. Jadi kita kena tengok dia kira. Okey, hitungkan, dia suruh hitungkan nilai pulangan pelaburan yang diperolehi oleh Encik Remy setelah 15 tahun. Yang pertama sekali yang Encik Remy dapat ialah dia duduk di rumah tu. Yang pertama dia duduk. Dia duduk di situ, untunglah satu selama 15 tahun. Lepas tu rumah tu dia beli tu 400,000. Kemudian walaupun dia duduk rumah tu lebih kurang macam second hand lah, tapi dia punya nilai rumah tu tetap tinggi walaupun dah digunakan selama 15 tahun. Berbeza dengan kereta. Katakan kita beli kereta Ferrari lah, macam cikgu tu, Ferrari warna merah, harga dia 1 juta. Harga dia 1 juta. Beli Ferrari tu masa tu, pakailah 15 tahun. Pakai 15 tahun, cikgu rasa tak sampai 10 tahun cukup lah. Tapi kereta cikgu dah guna 20 tahun lebih lah, Ferrari cikgu tu. Katakan yang ni 10 tahun dia guna, harga 1 juta. Tak mungkin dapat kita, sebab dia punya kenderaan nilai dia ada susut nilai. Sebab tu rugi kita beli kenderaan. Kita cuma untung dari segi penggunaan, tapi bila nak jual balik dia rugi. Jadi tinggal lah dia punya harga dia. Jadi daripada 1 juta tinggal lah 10,000 setelah 10 tahun digunakan. Okey, kita cuma dapat dari segi keuntungan, kita guna saja. Okey, itu contoh kenderaan. Dia bukan pelaburan kenderaan, dia untuk penggunaan. Okey, untuk rumah ataupun tanah ini kita ada keuntungan yang cukup banyak. Okey, kita boleh buat sebagai satu pelaburan. Dah lah kita boleh duduk 15 tahun, lepas tu kita jual mahal pula. Okey, kita ambil 650,000 yang kita jual, kita tolak dengan harga kos rumah tu 400,000, kita tolak dengan kos guaman, kita tolak dengan duty stamp, kita tolak dengan duty, untuk agent, commission agent, tinggal 238,000. Ni untung dia. Untung ni
dia nak suruh hitung nilai pulangan daripada hitung nilai pulangan pelaburan yang diperolehi oleh Encik Remy. Nilai pulangan pelaburan, ROI. Ingat tu ROI. Jadi kita belajar sebelum ni ROI. Ambil harga yang untung tu 238,000 bagi dengan harga asal 4,000 kali dengan 100%, kita dapatlah 59.5%. Okey. Itu dari segi yang kita nampak kiraan dia pada panggil apa? Pada buku teks tu. Okey, buku teks lah. Okey, cikgu akan tunjukkan cara pengiraan yang kita boleh tulis. Okey, yang kita boleh tulis. Okey, baik. Cara pengiraan yang kita boleh tulis. Okey. Contohnya yang tadi lah, kita ambil yang tadi. Okey, yang tadi harga rumah. Ini kita nak selesaikan cara pengiraan biasa ni. Okey. Okey. Kita katakan 15 tahun. 15 tahun sudah. Katakan 15 tahun sudah. Kita ambil lah ni 2021 kan. 2021. Nampak tak? Okey, 2021. Kita tolak 15. Kita tolak lah sebab dia tolak 15 ni. Kita nak ambil tahun ni. Okey, 2, 1, 11 tolak 5 dengan 6. Okey, 1 tolak 1 dengan 0, 0, 2. Pen pun tak buat. Pen lah. Okey, 2006. 2006. Nampak tak? Ni lah ni tahun 2021. Okey, cikgu nak tunjukkan dari segi tahun pula. Okey, contoh lah. Contoh kamu beli, nak kira kamu beli rumah. Beli rumah tahun 2006. Ni beli rumah dengan harga 400,000. RM 400. Okey, RM 400,000 beli rumah tahun 2006. Okay. Pada tahun setelah 15 tahun 2021. Pada tahun ni lah. Tahun ni kamu pun jual rumah. Dulu kamu beli 400,000 ya. Tahun ni kamu nak jual 650,000. Nampak tak? Boleh nampak tak? Dia punya apa? Dia punya kalau ikut tahun. Sebab dia suruh buat 15 tahun. Okey. Okey, selepas dia dijual ni, kita ambil lah 650 ni. Kita ambil 650,000 ni, kita tolak lah dengan modal yang kita guna tu ni, beli rumah tu 400,000. Tolak. Tu yang dapat untung. Okey, tekan kalkulator ni, ambil kalkulator lah. Cikgu ada kalkulator lah. Okey, kalkulator. Tekan on. 65,000,000. Tolak dengan 4,0,0,0,0. Sama dengan dapatlah 250. 650,000 tolak 400,000. Dapatlah 250,000. 250,000. Ni keuntungannya. Tetapi dalam proses untuk nak jual rumah, kita kena bayar apa? Kita
sebanyak kena bayar dekat peguam. Bayar pada peguam. Berapa bayar pada peguam? RM 8,000. Banyak. Lagi bayar kepada duty stamp kerajaan. Bayar duty stamp. Bayar duty stamp 2,500. Bayar pada ejen lah kan. Bayar pada ejen. Bayar pada ejen. Bayar komisen ejen. 1,500. Bayar ejen 1,500. Jadi ni kos-kos yang kena kamu keluarkan. Jadi kita kena tolak lah. Kos ni kita kena tolak. 2,000 tolak ni, tolak ni, tolak ni. Cuba kita tolak. Jadi kita ada di sini 250,000 tolak 8,000. Okey, tolak dengan 2,500, tolak dengan 1,500. Nama dengan 238. Dapat dah RM 238,000.00. Ni dapat ni 238. Dia nak nilai pulangan pelaburan, ROI, return of investment, ROI. Dia nak cari ROI, return of investment. Okey, jadi ni ROI dia. Kita kena ambil 238 ni. Kita kena bahagi dengan ROI, harga yang untung yang kita dapat, bagi dengan modal 400,000 kali dengan 100%. Tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. 238,000 bahagi 400,000 sama dengan kali 100. Dapat 59.5. 59.5%. Inilah keuntungan dia, iaitu hampir kepada 60%. Cukup tinggi. Inilah hasil yang kita dapat setelah kita beli, katakan 2006, kita jual 2021, selama 15 tahun. Okey, kalau kamu masa tu umur apa? Kalau kamu masa tu umur 20, kalau kamu masa tu umur 20 tahun tambah dengan 15, kita dapat 35 tahun. 35 tahun. Inilah hasil yang kita dapat, 238,000. Cukup banyak lah. Banyak tu. Jadi kalau kamu rancang betul-betul, kamu punya perancangan dari segi ekonomi, insya-Allah kamu boleh menghasilkan satu pulangan yang amat menguntungkan. Okey, itu saja yang cikgu nak bagi tahu kamu untuk pelajaran pengiraan nilai pulangan pelaburan ROI dari segi pembelian hartanah, iaitu rumah kamu dapat harta tu, itu rumah, dan juga harta yang kedua ialah tanah, pelaburan dalam hartanah. Inilah cara pengiraannya, berapa jumlah keuntungan yang kita dapat setelah beberapa tahun dibeli, dan berapa return of investment ataupun nilai pulangan pelaburan ROI. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi.